Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita orang tengah membincangkan tentang Elwak. Tajuk penerimaan vaksin dalam kalangan masyarakat. So kita orang tengah bincang siapa yang kita orang akan interview. Okay, Assalamualaikum semua. So hari ni kita orang nak bincangkan pasal pengenalan dan juga objektif kajian kita orang, iaitu penerimaan kandungan vaksin dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Okay, Assalamualaikum guys and what's up guys. So hari ni kita akan tahu sebelum detail tentang kajian sama kita ni. Okay, so let's go. Hai, saya Dayana. Saya akan explain sikit tentang elemen pengenalan. Kajian ini membincangkan tentang isu penerimaan vaksin dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir masyarakat Malaysia yang menimbulkan kebimbangan tentang kandungan vaksin bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Kajian ini akan membahaskan tentang tahap pengetahuan masyarakat Malaysia tentang vaksin COVID-19 dari segi perspektif Islam dan juga sains. Objektif kajian bagi tugasan ini ialah untuk mengenal pasti bilangan penerimaan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang isu kandungan vaksin yang meragukan. Tambahan lagi, kaedah yang digunakan ialah melalui temubual komuniti luar di Universiti Sultan Abidin UNIZA yang terdiri daripada timbalan dekan akademik HEPA dan pelajar daripada Fakulti Kontemporari Islam. Hasil kajian ini dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan dan penerimaan masyarakat Islam di Malaysia mengenai isu ini supaya suatu inisiatif dapat dilakukan untuk membendung masalah yang berlaku. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah. Okey, untuk objektif kajian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID dari perspektif Islam dan juga sains. Selain itu, ia adalah untuk mengenal pasti bilangan penerimaan vaksin COVID dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan akhir sekali, ia adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang isu kandungan vaksin yang meragukan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif. Nama panggilan saya Izu. Kami daripada pelajar tahun pertama Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan. Dalam kursus subjek Ilmu Wayang dan Kemasyarakatan ni, kami perlu mengkaji tentang penerimaan kandungan vaksin dalam masyarakat Islam di Malaysia. Jadi, sebagai permulaan, saya ingin tanya soalan pertama lah. Apakah sumber utama saudari dalam mendapatkan maklumat mengenai vaksin COVID-19 ini, dan apa yang saudari faham tentang vaksin COVID-19 ini? Okey, untuk sumber pada saya dapat mengetahui pada mulanya daripada medsos-medsos, contohnya berita ataupun surat khabar. Dan apa yang saya faham tentang vaksin COVID-19 ini adalah satu perkara baharu yang diperkenalkan oleh bidang perubatan untuk membendung penularan COVID-19 pada ketika itu. Baiklah, soalan kedua saya. Pada pendapat saudari, adakah vaksin COVID-19 ni halal dan selamat digunakan oleh masyarakat majmuk Malaysia kita? Okey, untuk menjawab persoalan itu, adakah halal ataupun haram, pada saya ia adalah satu penerimaan yang wajib pada ketika itu oleh masyarakat tanpa mengkaji, kerana pada ketika itu kita mengalami satu situasi yang mana keadaan pada ketika itu tidak terkawal, yang mana bilangan kematiannya meningkat tinggi. Jadi mahu tidak mahu, masyarakat pada ketika itu kena terima. Jadi isu halal ini sebenarnya kalau kita mengikut pendapat ulama, ia boleh menggunakan konsep istilah ataupun istihalah, iaitu yang mana konsepnya adalah benda yang haram boleh dijadikan halal untuk maslahah ummah bersama. Menurut jawapan saudari tadi, kita lihat bagaimana kita mengeluarkan perkara baru itu perlu ada satu permuafakatan untuk kita tentukan bahawa sesuatu perkara itu adalah halal dan selamat untuk digunakan dalam masyarakat. Oleh itu, soalan seterusnya bagi pendapat saudari, adakah saudari sendiri yakin dengan kandungan vaksin COVID-19 itu yang diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Pada saya yakin. Walaupun persekitaran saya pada waktu itu adalah tidak menerima, kerana
mungkin segelintir ataupun sebahagian masyarakat kita, contohnya ustaz-ustazah yang tidak mahu menolak 100% kerana kerana keraguan pada kandungan vaksin COVID kandungan pada vaksin tu adakah ia bercampur dengan DNA babi dan sebagainya. Jadi benda tu adalah berlaku syubhah dalam penggunaan sesuatu untuk badannya. Jadi dia menolak. Pada saya yakin kerana ianya telah dikeluarkan oleh mufti-mufti dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Baiklah, kita pun dah mendengar daripada saudari kita mengenai macam mana mendapatkan maklumat, kefahaman, adakah vaksin ini halal dan selamat digunakan, dan juga keyakinan daripada saudari ini. Dan mungkin ini merupakan soalan terakhir saya kepada saudari. Adakah saudari melihat vaksin ini sebagai satu kewajipan ataupun hanyalah tiket untuk keluar bebas daripada tinggal di rumah? Okey, pada saya ianya adalah satu benda kewajipan untuk semua orang terima, masyarakat terima bahawa kepentingan untuk menjaga nyawa itu lebih mustahak daripada menolak dan meneliti apa kandungan yang ada dalam vaksin tu. Sebenarnya ia, kalau kita menolak dan ia memudaratkan kepada diri kita, benda itu adalah lebih bahaya daripada kita mendapat lebih bahaya daripada kita menolak vaksin tu. Jadi sebaiknya kita menerima untuk menyelamatkan nyawa kita terlebih dahulu. Okey, saya rasa ini sahaja daripada kami. Terima kasih kepada saudari Rakibatul Rif'ah, pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah daripada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Hari ini kita orang nak buat dekat Capital Kota. Kita orang nak interview komuniti luar iaitu Dr. Saman dan tanya pendapat beliau tentang isu kajian kita orang. Okay, so kita orang dah sampai. Jom masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif dan pasangan saya Izo merupakan pelajar tahun 1 Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan, dan dalam kursus Ilmu Wayu dan Kemasyarakatan ini kami perlu meminta pendapat tentang daripada aspek perubatan dalam tajuk penerimaan kandungan vaksin dalam masyarakat sekitar. Oleh itu, baru-baru ini dunia digemparkan dengan penyakit COVID-19 yang melanda dalam masyarakat di Malaysia, dan berjuta-juta rakyat yang telah terkesan dengan akibat penyakit tersebut. Oleh itu, saya ingin tahu dan meminta pendapat daripada doktor tentang bagaimana sumber utama dalam mendapatkan maklumat mengenai vaksin COVID-19 ini, dan apa yang tuan faham tentang COVID-19. Okay, terima kasih atas soalan yang diberikan. Untuk soalan pertama ni, kalau kita tengok ketika masa berlaku COVID tu, ia satu suasana yang baru lah. Maknanya masyarakat itu tak ada maklumat yang jelas. Hatta mereka yang terlibat dalam bidang perubatan sendiri pun masih lagi menjalankan kajian bagi menangani COVID tersebut. Jadi sebab itulah kita katakan masa ketika itu sumber pengambilan ilmu ataupun maklumat berkenaan COVID ni sangat terhad dan banyak polemik yang timbul. Okay. Jadi bagi saya sebagai pengamal perubatan, kita mengambil langkah untuk mengambil daripada sumber yang utama, iaitu sumber daripada mereka yang terlibat dalam menangani COVID, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita ada maklumat, kita ada website, kita ada apps dan sebagainya yang sentiasa diupdate dalam tu berkenaan tentang latar belakang penyakit, kemudian vaksin yang di-develop atau dikembangkan yang diusahakan ketika itu, dan juga kadar kes COVID yang semakin meningkat dan tidak ada langkah penyelesaian ketika itu. Jadi kita nampaklah ada masyarakat ataupun ada mereka yang fokus kepada isu peningkatan kes, ada yang melihat pada risaunya, pada bahayanya masalah kita kata vaksin tersebut. Jadi itulah kita ambil daripada sumber yang utama lah. Baiklah, soalan yang kedua kepada doktor, apakah pelaksanaan vaksin COVID-19 ini memberi perendahan kepada masyarakat di luar sana? So kita tengok dalam semasa program imunisasi atau vaksinisasi masyarakat secara umum, kita melihat masyarakat ni dia mula menerima apabila dia tengok batch yang pertama ataupun mereka yang mengambil vaksin pada peringkat pertama itu kurang mendapat kita panggil side effect lah. Kerana mereka risaukan side effect sebenarnya. Bila mereka tengok side effect yang digembar-gemburkan selama ni tu sebenarnya tak seteruk yang kita kata apa yang berlaku, barulah ramai di antara mereka yang tampil untuk mengambil vaksin. Dan salah satu lagi polisi kerajaan ketika itu jugalah, bukan kerajaan Malaysia saja, kita tengok satu dunia yang meletakkan syarat untuk mereka ni dibebaskan daripada lockdown tersebut adalah dengan mengambil vaksin. Saya nak tanyalah kepada doktor sendirilah, apakah pendapat doktor tentang bilangan pengambilan vaksin dalam masyarakat di negara kita?
Kalau ikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk dos yang pertama dan kedua itu sangat menggalakkan lah. Mungkin kita kata faktor mereka sendiri pun dah faham bahawa this is the only solution lah, ataupun satu-satu cara yang jalan keluar, walaupun mereka tak pasti dari segi keselamatan, dari segi kita panggil apa tu, dari segi nature vaksin tu, tetapi mereka yakin kepada fatwa dan juga pada polisi kerajaan. Jadi ketika itu kalau tengok hampir lebih daripada 85% lah untuk dos pertama dan kedua yang ambil vaksin. Dan kita kata untuk dos menggalak tu ketika itu timbul polemik baru lah. Adakah kenapa tak cukup dua kan? Kenapa nak ketiga? Tapi kita tengok yang dos menggalak tersebut kita menurun lah, pengambilan ni menurun lebih kurang 49% dia untuk first booster. Jadi maknanya ketika itu mungkin kita tengok kita kata apa, kita tak mampu nak memberi keyakinan lah kepada masyarakat keperluan booster tu. Dan ketika itu kita tengok dah lockdown dah banyak diangkat lah, dah dihapuskan. Jadi keperluan daripada booster pun dah semakin berkurangan lah. Berdasarkan apa yang diperkatakan oleh doktor, kita tahu tentang peningkatan bilangan rakyat yang memilih untuk ambil vaksin sebagai perlindungan kepada mereka. Jadi saya ingin tanya, pada peringkat awal, bagaimanakah reaksi ataupun penerimaan rakyat? Adakah rakyat tidak mahu untuk mengambil vaksin ataupun rakyat rasa bahaya vaksin ini kepada mereka? Peringkat awal memang hampir semua tak berani tampil ke depan lah. Tetapi kita kata dengan education yang berterusan, pendidikan yang berterusan melalui, maksudnya kita tengok TV kan, kes makin meningkat, kemudian vaksin ketika itu dah sampai ke Malaysia. Jadi masyarakat ketika itu dah ada kesedaran untuk kita kata apa, tampil untuk ambil vaksin tu. Dan kalau kita tengok pun vaksin tu bukan diberikan secara sembrono ataupun tanpa peraturan. Kerana apa, kalau kita tengok bagaimana ada saringan, kemudian selepas vaksin tu sendiri ada tempoh pemerhatian. So maknanya kita kata ada satu lagi kita panggil kesan sampingan pun direkodkan. So maknanya benda tu tidaklah kita kata menjadi satu rahsia kepada kerajaan je, tetapi diekspos ataupun didedahkan kepada umum lah. Jadi semakin ramai yang kata apa, secara sukarela pergi mengambil vaksin. Baiklah, saya nak tanya soalan seterusnya kepada doktor. Apakah faktor yang membuatkan penerimaan vaksin COVID-19 ini meningkat dari semasa ke semasa? Itulah maknanya kita kata sebut tadi, pendedahan ataupun pendidikan yang berterusan melalui media masa dan sebagainya. Dan kemudian peranan jugalah, peranan mereka yang kita panggil frontliner tadi. Frontliner tu mereka terlibat dan mereka nampak bagaimana kita kata apa, kes-kes COVID berlaku bukan satu rekaan lah. Kerana apa, pada peringkat awal tu mereka kata ni satu rekaan lakonan kan, tapi mereka nampak dan ada berlaku banyak kematian. Kalau tengok kematian pun hampir 36,000 mana banyak, 36,000. Jadi bukan satu rekaan orang berlakon mati je kan, dan itu berlaku pada keluarga mereka sendiri. Jadi mereka nampak real lah benda ni. Jadi mereka makin sedar dan mereka kita panggil apa tu, bersama dengan kerajaan lah untuk keluar daripada COVID ni lah. Okey, mungkin soalan ni dia macam privacy sikit lah, tapi saya nak tanya juga kepada doktor, adakah doktor pernah merasai keraguan tentang keberkesanan vaksin COVID-19 ini? Jadi kita sebagai manusia biasa memang kita ragu lah peringkat awal, sebab kita katakan benda tu terlampau cepat berlaku dan vaksin pun di-develop dalam tempoh yang singkat. Jadi benda tu memang manusia biasa yang kita nafikan akan rasa risau lah keberkesanan tu. Cuma kita kata bila dah dibuat uji kaji, dijalankan kajian dan disahkan selamat, ketika itu kita kata apa, kita patuh pada peraturan lah, patuh pada peraturan, dan alhamdulillah benda tu memang terbukti selamat lah, terbukti selamat untuk kita kata apa, dan berkesan untuk mengurangkan jangkitan tu. Baiklah, berdasarkan daripada hasil temubual kita pada hari ini, dapat saya simpulkan bahawa banyak perungkaian-perungkaian serta permasalahan dan isu yang dapat kita bincangkan dalam hasil temubual pada hari ini. Dan semoga dengan kajian ini kita dapat memberi pendedahan serta membuka mata masyarakat tentang kandungan vaksin ini selamat atau tidak digunakan oleh masyarakat. Oleh itu, terima kasih Dr. Salman kerana sudi meluangkan masa dengan kami untuk kita menjayakan hasil kajian kami ini. Okay, so today kita dah settle dah interview Dr. Salman untuk komuniti luar. Kita orang tanya dia pasal kajian kita orang tu. So that's for today. Syukur ke atas hadrat ilahi dengan limpah kurnianya yang dianugerahkan untuk menyiapkan tugasan kerja khusus ini dengan penuh jayanya. Pertama sekali, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada Pensyarah Ilmu Wahyu dan kemasyarakatan saya yang dihormati, iaitu Dr. Nur Syahirah binti Muhammad Nasir, kerana dengan bantuan serta tunjuk ajar beliau lah yang telah membuka ruang untuk menjayakan tugasan yang telah diamanahkan kepada kami. Selain itu juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Salman bin Amiruddin dan juga pelajar Nur Raqibatul Rifa'ah binti Saifullah kerana sudi meluangkan waktu untuk ditemubual oleh kumpulan kami bagi menyiapkan salah satu elemen yang penting dalam tugasan ini. Akhir madah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pemikiran kerja tugasan ini. Terima kasih. Wallahu alam.